If you want to vote for BN, make sure BN won with 2/3 majority. We need a stable government. Kalau tak ada stable government, pelabur tak akan kembali ke negara ni. Bila pelabur tak kembali ke negara ni, mata wang kita akan tetap berada di tahap hari ni. Selain daripada makanan, contohnya macam petrol dengan diesel memang akan ada masalah sebab hari ini kita tahu peperangan di antara Rusia dan Ukraine juga menyumbang kepada kekurangan bekalan petrol dan diesel. Ini juga akan menyebabkan kenaikan harga barang, kos transport akan meningkat dan sebagainya. Okay. Bila kos meningkat, sudah pastilah kuasa membeli rakyat berkurangan. Bila kuasa membeli rakyat berkurangan, sales juga akan merosot. Kalau dulu satu supermarket perlukan 10 orang jaga, lepas ini dia akan jadi 8 orang. So secara tak langsung dia punya kesan berantai tu, hilang pekerjaan semua. kadar pengangguran akan meningkat. Orang yang akan dibuang kerja pun akan bertambah. Dan bila contohnya macam restoran, ada setengah-setengah restoran tak ada pilihan, ayam naik harga, dia terpaksa naikkan harga ayam. Seafood pun naik harga juga. Barang-barang tu, so last kali kena naikkan. Bila naikkan harga, bila orang tengok, oh dulu harga sekian banyak, sekarang dah naik dekat 10%, 20%, maka orang kurang membeli, kurang dine in, kurang tapau. Maka akhirnya apa yang diorang buat? Diorang beli barang mentah, masak sendiri. So, restoran perlu tak 8 orang bekerja seperti mana sebelum ni? Tak perlu. Dia akan jadi 4, dia akan jadi 3. Apa akan berlaku? Ada setengah majikan, dia pertahankan, tapi dia potong gaji. Bila potong gaji, kuasa membeli rakyat akan berkurangan. Tapi ada setengah majikan, dia tak potong gaji, dia maintain gaji yang sama, takut orang lari, tapi dia kurangkan pekerja. Pekerja-pekerja yang tidak produktif, pekerja-pekerja yang tidak begitu menyumbang kepada industri mereka, akan diberhentikan. Malangnya kita ada polisi dikala negara berhadapan dengan kekangan ekonomi, kita letakkan gaji minima tu dinaikkan. Jadi apa jadi pada orang yang diberhentikan kerja lepas ini? Kalau dia nak kerja pun, ada majikan nak ambil, majikan tak boleh ambil kalau tak beri dia minimum wage. Sebab kalau bagi dia minimum wage, kalau bagi dia below minimum wage, majikan itu boleh didakwa di bawah akta buruh. Itu sebabnya kebijaksanaan Indonesia, kita bukan nak puji Indonesia, tetapi dia meletakkan polisi yang betul. Bila mana negara berhadapan dengan kegawatan ekonomi akibat daripada pandemik COVID-19, perkara pertama yang dibuat oleh Jokowi ialah dia hapuskan gaji minimum supaya pelabur-pelabur asing datang masuk ke dalam negara dia. Sebab negara dia ada kelebihan menawarkan tenaga buruh yang murah. Tidak semestinya semua orang akan dibayar dengan tenaga buruh yang dengan harga gaji yang murah. Tidak. Dia akan bergantung kepada prestasi seseorang. Tetapi kalau misalnya kita ada dasar yang terbuka, maknanya tidak meletakkan minimum wage, setidak-tidaknya tidak menaikkan dikala kegawatan ekonomi. Saya tak kata tak bagus menaikkan minimum wage ni, tetapi tengok masa. Bila keadaan tak menentu, keadaan tengah tenang, orang belum recover daripada kesan lockdown oleh beberapa lockdown negara, tiba-tiba kau naikkan minimum wage daripada 1,200 menjadi 1,500. Apa jadi? Apa jadi? Semua orang terpaksa minimum 1,500. Bila kau tak bagi 1,500, kau akan diambil tindakan undang-undang.
Sedangkan kita belum boleh recover. Masih dalam proses nak bernapas. Maka akhirnya jumlah pekerja daripada 5-6 orang jadi 4-3. Kan ada yang kena buang. Yang mana yang kerja bagus, dia akan kekal. Jadi orang yang kerja tak berapa nak bagus, orang yang tidak ada kepakaran, orang yang kerja sambil lewa ni, mereka tetap kena makan, mereka tetap kena menyusukan anak, mereka tetap kena bantu keluarga, hantar duit kat kampung dan sebagainya. Kalau mereka nak kerja, kalau sekarang gaji 1,200, lepas ni kalau dia nak kerja dengan orang gaji 900, dia sanggup, tak kisahlah bang, janji saya ada kerja, gaji 900. Orang yang simpati tak apalah, okeylah bagi. Orang ni ambil dia kerja, orang ni pula boleh kena dakwa sebab dia bagi gaji below minimum wage. Itu sebab bila buat polisi tu, kan, itu sebab kita ada jawatan kuasa gaji negara ataupun majlis gaji negara. Untuk kaji benda ni, bukan boleh suka-suka buat pengumuman, buat orang sedap hati, tak boleh. Tak boleh, kena faham benda ni. Masalah pada syarikat tu. Bila kita tegur, dia katanya kita bantai. Bukan bantai, kita bagi pandangan. Nak terima, tak terima sudah, tak luar pun. Betul tak? Adakah PR ni boleh menyelamatkan keadaan ini? Mestilah boleh. Dengan syarat PR 2015, rakyat sendiri kena pastikan bahawa jangan mengulangi kesilapan 2018. This time around, if you want to vote for Pakatan Harapan, make sure Pakatan Harapan won with 2/3 majority. If you want to vote for BN, make sure BN won with 2/3 majority. We need a stable government. Kalau tak ada stable government, pelabur tak akan kembali ke negara ni. Bila pelabur tak kembali ke negara ni, mata wang kita akan tetap berada di tahap hari ni. Maka mata wang kita tidak akan mengukur. Foreign direct investment tak masuk, peluang pekerjaan tidak akan bertambah. Harga barang tetap akan tinggi. Terutamanya barang-barang yang mempunyai elemen barang import. Ini kena faham. Itu sebabnya Datuk Seri Zahid tadi cakap, kita tak boleh hanya bersifat retorik, menubuhkan jawatan kuasa, jihad memerangi inflasi saja. Dia dah mau makan minyak semalam. Dah turun dia. Berapa harga minyak? Minyak berapa lah? 30. Okey lah, benda baik dia buat, kita sokong lah. Okey, ada lagi? Ada satu info tu daripada luar, pelabur asing itu dapat info dia ada memerhatikan final game pilihan raya kita ni. Kalau Barisan Nasional dapat tawan PR15 ni, pelabur-pelabur ni dia akan masuk dengan triliun bisnes ke Malaysia. Ini sangat penting. So minta ramai yang perhatikan. Dia perhati tu. Itu sebab kena buat pilihan raya segera. Jangan sampai semua yang nak melabur tu semua dah pergi ke Indonesia, pergi ke negara-negara macam Vietnam dan sebagainya. Kan? Last kali nanti kita dah terlambat, dia orang dah invest tempat lain. Jadi sebelum kita terlambat, buatlah cepat. Selesaikan masalah negara kita once and for all. Kembalikan mandat kepada rakyat.